Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama Cikgu Suria Cik Azmi dari SMK Temanggung Kati, Kuala Kangsar, Perak. Hari ini kita akan sambung sains kata 4 bab 6 kita, iaitu sokongan, pergerakan dan pertumbuhan di bawah standard kandungan 6.1 sokongan, pergerakan dan pertumbuhan haiwan. Dan pada kali ini kita akan bincangkan dua lagi standard pembelajaran bagi subtopik 6.1 sokongan, pergerakan dan pertumbuhan haiwan. Okey, jom kita mula. Okey, kita pergi kepada standard pembelajaran yang pertama, iaitu 6.1.6 membandingkan kekuatan tulang yang padat dan tulang yang berongga. Kita nampak ada rangka dalam bagi vertebrata darat dan juga burung. Persamaannya kedua-duanya mempunyai rangka dalam. Kedua-duanya adalah vertebrata, iaitu haiwan yang bertulang belakang. Okey, kita tahu bahawa gajah iaitu vertebrata darat mempunyai tulang yang besar, padat dan kuat. Mempunyai tulang yang padat. Manakala burung pula ia mempunyai tulang-tulang berongga untuk membolehkannya terbang. Mari kita lihat kelebihan tulang berongga bagi burung. Ia adalah ringan dan kuat, membenarkan vertebra iaitu burung bergerak dengan lebih laju, dan ia hanya memerlukan kalsium dan fosforus yang kurang. Boleh nampak pada rajah iaitu banyak rongga-rongga di dalam tulangnya yang menyebabkan ia ringan dan juga membolehkan burung itu bergerak dengan lebih laju. Okey, seterusnya kita akan membezakan ciri di antara tulang yang padat dan tulang yang berongga. Okey, tulang yang padat seperti yang dipunyai oleh gajah dan tulang berongga seperti yang dipunyai oleh burung. Okey, perbezaan yang pertama ialah dari segi struktur. Bagi tulang padat, ia mestilah padat dan kuat, manakala tulang berongga pula ia adalah ringan dan kuat. Okey, ciri yang kedua ialah dari segi pergerakan. Bagi haiwan yang mempunyai tulang padat, pergerakannya adalah perlahan. Manakala bagi haiwan yang mempunyai tulang berongga seperti burung, pergerakannya adalah lebih laju, lebih cepat. Yang ketiga pula dari segi keperluan kalsium dan fosforus. Bagi haiwan yang mempunyai tulang padat seperti vertebrata darat iaitu gajah, ia memerlukan kalsium dan fosforus yang lebih. Manakala bagi tulang berongga ia memerlukan kalsium dan fosforus yang kurang. Dan seterusnya adalah contoh-contoh haiwan bagi tulang padat seperti gajah, lembu dan tulang berongga pula seperti burung dan juga ayam. Seterusnya kita lihat pula standard pembelajaran yang seterusnya, iaitu yang terakhir bagi 6.1, iaitu sistem sokongan dengan faktor kestabilan haiwan. Apa maksud pusat graviti? Pusat graviti ialah merujuk kepada titik keseimbangan suatu sistem sokongan atau objek. Apa pula maksud titik keseimbangan? Titik keseimbangan ialah titik keseluruhan berat sistem sokongan atau objek itu bertindak untuk mengimbangi kedudukan sistem sokongan atau objek tersebut. Okey, pelajar boleh nampak beberapa pusat graviti bagi objek dan juga manusia pada gambar rajah. Okey, seterusnya kita lihat kepada tajuk kestabilan. Kestabilan tu apa? Iaitu kebolehan objek mengekalkan kedudukan asalnya. Okey, kestabilan dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, pusat graviti, dan yang kedua ialah luas tapak. Okey, apa hubungan di antara pusat graviti dan kestabilan? Semakin tinggi pusat graviti, semakin kurang stabil objek itu. Kita boleh tengok kita ada dua objek P dan Q, di mana perbezaannya ialah P ini pusat gravitinya lebih rendah, manakala Q pusat gravitinya lebih tinggi. Maka kesimpulannya P lebih stabil daripada Q. Okey, faktor yang kedua pula ialah luas tapak. Apa pula hubungan luas tapak dengan kestabilan? Semakin bertambah luas tapak, semakin stabil objek itu. Kita ada objek R dan S, di mana perbezaan R dan S ialah R mempunyai luas tapak yang lebih besar, manakala S pula luas tapaknya lebih kecil. Oleh itu, R lebih stabil daripada S.
Sekarang kita lihat penyelesaian masalah kestabilan bagi beberapa haiwan. Okay, yang pertama kita lihat zirafah. Okay, apakah masalah yang dihadapi oleh zirafah? Okay, zirafah kita tahu ya, dia tinggi. Jadi masalah utamanya ialah pusat gravitinya tinggi. Maka zirafah dia sukar menstabilkan badannya. Maksudnya ia mudah tumbang. Terutama ketika nak minum air. Jadi apakah penyelesaiannya? Zirafah ini dia akan mengangkangkan kakinya semasa minum air. Semasa dia kangkangkan kaki, sebenarnya apa yang berlaku? Apa yang berlaku ialah pusat gravitinya menjadi lebih rendah dan luas tapaknya menjadi lebih besar. Maka ia menjadi lebih stabil. Jadi tak adalah tumbang semasa minum air. Okay, contoh yang kedua pula ialah kangaroo. Kita tahu kangaroo ni dia ada 4 kaki, tetapi ia hanya menggunakan 2 kaki belakang sahaja, sama ada untuk berdiri atau melompat. Jadi ia senang tumbang ataupun kita kata dia tidak stabil. Okay, untuk menyelesaikan masalah itu, kangaroo ia akan menggunakan ekornya. Semasa melompat pun menggunakan ekor untuk menstabilkan badannya supaya tak tumbang. Semasa ia berdiri juga ia menggunakan ekornya sebagai tongkat. Sebenarnya apa berlaku So tengok ekornya yang panjang itu, sebenarnya ia akan menambahkan luas tapak bagi kangaroo tersebut. Bila luas tapak bertambah, maka ia menjadi lebih stabil. Tak adalah dia tumbang. Okey, dengan itu maka habislah perbincangan kita bagi standard kandungan 6.1. Sebelum kita akhiri video kita lihat dulu beberapa soalan uji minda. Di sini kita nampak ada 4 soalan objektif. Nombor 1. Rajah di bawah menunjukkan sistem rangka manusia antara A, B, C dan D. Yang manakah ialah humerus? Yang mana satu humerus? Jawapannya ialah A. A ialah humerus. Soalan kedua. Mengapakah zirafah adalah tidak stabil? Mengapa Kita tahu badannya tinggi. Okey, kerana pusat gravitinya tinggi. Okey, soalan ketiga. Mengapakah lengkungan pektoral dan lengkungan pelvis ikan paus jauh lebih kecil berbanding dengan badannya? Mengapa Senang juga ni. Jawapannya ialah jisim badan ikan paus disokong oleh apa? Daya apungan air. Soalan keempat. Rajah di bawah menunjukkan sistem rangka manusia antara A, B, C dan D. Yang manakah ialah rangka paksi? Kita nampak ada 1, 2, 3, 4. 1 tu ialah tengkorak, yang 2 tu ialah humerus yang 3 tu ialah kita nampak tulang rusuk, dan 4 tu ialah femur Jadi yang mana satu rangka paksi? Mestilah yang nombor 1 dan juga nombor 3. Jadi jawapannya ialah C. Okey, seterusnya kita lihat pula. Okey, sekarang kita lihat pula satu contoh soalan esei pendek. Rajah di bawah menunjukkan rangka sokongan badan di mana sistem sokongan bagi haiwan. Nampak ada rangka dalam, contohnya katak, kucing, buaya dan burung. Kaji haiwan-haiwan yang disokong oleh rangka dalam seperti yang ditunjukkan dalam rajah di atas. Jawapan anda hendaklah berdasarkan aspek-aspek yang berikut. A. Tuliskan maklumat daripada rajah di atas, 1 markah. Jadi kita hanya ambil maklumat sajalah dan tulis dalam satu ayat. Okey, apa yang kita boleh buat? Contohnya, katak, buaya, kucing dan burung adalah contoh bagi haiwan rangka dalam. Okey, senang je ambil daripada rajah. Okey, soalan B. Berikan 2 contoh haiwan yang disokong oleh rangka dalam. Okey, 2 contoh lain yang lain selain daripada gambar rajah. Kita bagilah contoh singa, badak air. Apa sahajalah contoh lain yang betul. Okey, soalan seterusnya C. Berikan 1 contoh haiwan yang tidak disokong oleh rangka dalam. Maksudnya dia bukan rangka dalam. Kita boleh ambil contoh rangka luar ataupun rangka hidrostatik. So di sini cikgu bagi contoh cacing. Sebab cacing mempunyai rangka hidrostatik. Boleh juga bagi belalang iaitu dia mempunyai rangka luar. Itu tamatlah sudah video kita tentang standard kandungan 6.1. Sekian, terima kasih.